Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma Fadil muhtaram wa imam ahli badan kuasa surau Rawdah, para alim, asatizah, pengaji, penhajah, sahabat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Qala Allah Ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah bertanya Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tara, tidakkah kamu, tara seorang, tarau, awalam yarau, itu tidakkah mereka memandang, melihat, memerhati. Ini alam tara. Allah turunkan ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang menerima wahyu dan nabilah yang menyampaikan kepada kita surah ini. Jadi tuan-tuan, hari ini berapa bulan, dan insya-Allah hari Selasa ni cuti. Jadi sebentar bila cuti tu kita dah rancangkan perjalanan kita. Jadi ramai yang balik, tu tak ramai tu. Jarak dah sekali. Tengok mana ni? Ramai balik, bukan masalah ramai balik tuan-tuan. Masalahnya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, beberapa hari lagi kalau ikut kalender dia, disambut Maulidun Nabi. Jadi hari ni berapa bulan? Hari ni sama ada disebut sebagai 9 hari bulan, maka esok hari Ahad akan jadi 10, dan lusa tu 11 hari Isnin, 13 kita sambut 13 Maulidun Nabi, cuti ke hari Isnin? Isnin, Selasa. Masa Selasa tu yang 12 tu, 12 Rabiul Awal, jadi
Kat sini tanda 9 hari bulan ni, tanda 10. Jadi kawasan tuan-tuan duduk kawasan 10 tu macam mana? Jadi pening ya tuan. Kalender. Sebab kita tak biasa guna kalender hijrah ni. Kita tahunya bila nak puasa, nak raya, nak pergi haji, yang lain tu kita tengok untuk Deepavali, Christmas. Mari bahagian yang agama ni jadi confused. Ada pendapat sebelah sini 9 tengok tadi. Dan sini situ 10, betul tak? 10 hari bulan 3 itu Rabiul Awal. Sini 9 Rabiul Awal. Tak apalah, saya bukan nak cerita tuan-tuan. Beberapa hari lagi adalah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini tercatat dalam Quran, dan ada suatu saranan pertanyaan Allah, tidakkah kamu memerhati alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu memerhati bagaimana Allah memperlakukan dengan kehebatan orang takut kepada Abrahah? Abrahah datang daripada Yaman, dan di setiap tempat Abrahah berhenti ada orang yang melarang. Tidak kamu dapat melintas kawasan kami kerana nak pergi meruntuhkan Kaabah kecuali langkah mayat kami dahulu. Ini berlaku. Abrahah tuan-tuan nak pergi ke Mekah tu tadi kerana niatnya untuk meruntuhkan Kaabah, kerana sakit hati marah kepada seorang Badui yang memang datang ke gereja yang dibina besar untuk menarik perhatian. Tiba-tiba dia melabur najisnya, meletakkan najis dalam gereja, jadi marah. Hari itu dia buat tuan-tuan untuk tarikan pelancong je. Dia buat supaya orang beralih pandangan daripada Mekah yang berada di tanah yang gersal tadi, orang pakat mari ke Yaman dan melakukan ibadah ataupun urusan agama dan juga aktiviti perdagangan ekonomi. Tiba-tiba tak berlaku. Kita dah buat suatu benda untuk perancangan ekonomi, tiba-tiba tak berlaku. Ada pula Samsi Kampung Busung mari tempat ni bego. Yang tu jadi marah, maka dan dikerahkan tenaga untuk serang Kaabah. Dan setiap perjalanan tadi ada orang yang kata, langkah mayat aku dulu wahai tentera Abraham, untuk kamu hancurkan Kaabah takkan dapat. Abraham langgar dengan gajah tadi tuan sampai ke Taif. Nak tengok daripada mereka tadi nak menentang Abraham, rupanya dah join sekali dengan Abraham tuan. Awalnya nak menentang Abraham, kerah tenaga, kita akan lawan Abraham. Bila dekat dengan Abraham, join sekali muafakat. Ini cerita mana pula? Join pakat pula tuan. Bersama dengan Abraham, makin lama perjalanan tadi, makin dekat dengan Mekah, makin ramai orang yang nak meruntuhkan Kaabah. Ini dalam Quran sebut. Ini sekejap lagi ni. Sebab apa kita dengar cerita Nabi lahir bila? Iaitu tahun 571, 20 April, tahun gajah. Dan saya pun tak tahu. Saya ni 1971 tahun gajah ke apa? Cuba tuan tanya masing-masing. Tahun apa tuan-tuan lahir? Ada tahun gajah? Mana ada senarai tahun gajah tuan-tuan? Mak saya bagi tahu saya lahir tahun babi. Bukan mak marah. Kata bapa mak saya anak sulung lahir 1971 tahun babi. Tengoklah adik saya pun tuan-tuan lahir 1995 tahun babi juga. Sebab dia selepas 12 tahun tu dia balik semula. 12 tahun jadi saya gap dengan adik saya 25 tahun. Jadi adik saya tahun babi, malu tuan-tuan. Lahir tahun babi ni. Saya duduk di sekolah rendah Padang Buru Tanjung, hujung kampung tuan-tuan. Lantai dia tanah, dinding dia kayu gitu. Lepas tu meja ni macam meja kantin sekolah. Lepas tu kursi panjang gitu. Air kalau hujan dia masuk ke kelas kami. Seronok main perahu. Itu kelas kami dulu. Dia tingkat tak ada, dia jadi besi je. Tadi kita tak apalah sebab kita lahir tahun babi, itulah layak untuk sekolah kita. Saya duduk kelas tu. Duduk kelas. Mula-mula masuk tu kelas B saya ingat tanya.
Saya dah ingat sebab saya ni tahu babi duduk kelas B. Jadi kelas A tu tahu apa tuan? Budak kelas A tu, dia lahir 19 tu. Tahu babi juga tuan. Tahu babi juga. Saya ingat sebab sekolah ni je, rupanya sekolah yang berada di Pekan tu pun tahu babi juga tuan. Rupanya satu Kelantan, satu Malaysia pun babi belaka. Betul ke ni? Tak ngaku. Jadi tuan-tuan, Nabi kita lahir tahun gajah tuan, kerana mengenang-enangkan satu peristiwa yang besar berlaku. Kan Abrahah tadi nak serang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa terjadi? Jadi tuan-tuan balik renung-renungkan dah, saya buka jalan juga. Dan ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW pada 28 Safar, ni bulan Safar ni bulan Muharram, bulan Safar, dia ada 3 bulan yang haram. 3 apa 4? 3 bulan tu yang berturutan. Bulan yang satu tu bulan Rejab, berasingan bulan Rejab, bulan haram. Yang satunya Muharram, yang keduanya Zulhijjah, yang ketiganya Zulkaidah. 3 bulan yang Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Rejab. Apa yang tu? Cek balik tak boleh. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ni 3 bulan ni haram melakukan apa ni? Perang. Bulan Safar. Nabi keluar bulan Safar 28 Rabiul Awal. Kenapa? Ni flashback ni tuan. Sekejap Nabi nak lahir, sekejap Nabi berada kat sini. 28 tu, malam tu Nabi keluar daripada rumah bertemankan Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Dan di dalam rumah Nabi sendiri ada seorang pemuda namanya Ali bin Abi Talib. Kerana apa? Kerana 27 hari bulan yang semalam ada suatu persidangan Majlis Keselamatan Negara, MKN. Bagaimana tuan-tuan tengok MKN ada hari ni ke? Dulu dah ada. Pengurusi dia pengurusi dia tetap lah, walaupun dah tak jadi PM, tetap lah gitu, lebih kurang saja kurang. Nak ceritanya Nabi 27 hari bulan Safar tu ada suatu persidangan di Darun Nadwah, Parlimen. Dan hanya dihadiri beberapa orang yang besar. Sebab apa? Meeting ni untuk yang hebat, untuk memutuskan apa tindakan yang nak diambil ke atas seorang ni. Sebab dia ni disebut sebagai punca sebab kepada penyebaran wabak. Dia, kalau bukan kerana dia kan, kita boleh hidup dengan bebas, boleh datang ke mana-mana tempat. Tapi kerana dialah pembawa wabak yang bermula di suatu tempat, di tempat yang tinggi, Gua Hira. Duduk situ 40 hari 40 malam. Tuan ingat nak buat apa? Rupanya lepas dia balik daripada tu, orang yang paling rapat dengan dia, dia panggil apa? Kontak rapat. Close. Jangan main-main tuan-tuan. Yang paling rapat dengan Muhammad ni adalah Siti Khadim. Kerana dialah yang menerima pertama sekali wabak ni. Dan sekarang ni pun kita dah kena wabak ni. Nak kena wabak. Yang MKN mengambil suatu ketetapan supaya kalau kita tidak lakukan sesuatu tuan, wabak ni semakin bergerak. Kerana apa? Setiap tahun berlakunya haji di Mekah, walaupun masa tu tak ada haji yang kita ada orang datang. Maka berlaku perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua. Maka Nabi pergi ke kemah-kemah menyebarkan wabak ni. Minta maaf, kata wabak saja nak nampak serius sikit, nampak macam tak baik. Wabak merebak tuan, daripada kemah ke kemah. Dan mereka ni menerima. Sebab apa? Close, rapat-rapat, sehingga Nabi hantar seorang duta yang pertama sekali ke bumi Yasrib. Nama dia Mus'ab ibnu Umayyah. Mus'ab yang dihantar Nabi untuk pergi ke Yasrib dan mengajar mereka tentang agama ni bersama dengan seorang Uqayl. Dia pun Nabi juga tuan. Dah mata tak nampak. Dan dialah sendiri seorang yang Nabi kena tempelak. Bila Nabi duduk dengan pembesar-pembesar Quraisy yang katanya nak bersama dengan Nabi, tiba-tiba
Dan datang tu masa tu lah Abdullah bin Ummil Maktum ni datang dia, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Inilah orang tu, Abdullah bin Maktum yang matanya cacat, dia dihantar bersama-sama dengan Mus'ab ibn Umair, seorang anak jutawan Mekah. Kalaulah dia tak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia anak jutawan kaya. Minyak wangi dia. Dan saya pakai kat minyak wangi ni, orang bagi satu kotak yang Madinah punya. Tapi kita pakai seorang ni, bang tuan tu buah conik kan, tuan ada bang? Habis kat sini kan, Mus'ab punya minyak wangi, tuan-tuan, dia punya wangi yang tadi dia lalu tu semerbak orang tahu ni minyak wangi ni hanya Mus'ab ibn Umair saja yang pakai, sebab dia anak jutawan, hebat dia kan. Dan ayah dia bagi tahu, kalau kamu join dengan Muhammad, satu harta pun aku takkan bagi kau. Itu Mus'ab. Dia kata, ayah, kalau harta ayah dapat menyelamatkan saya daripada api neraka, saya. Tapi harta ayah tak ada apa-apa makna pun. Begitu kan, harta banyak ayah dia. Tapi dia bersama dengan Rasulullah sehingga syahid dalam peperangan Uhud, dan jasadnya ada di dataran Uhud, tuan-tuan, iaitu bila tutup muka, kakinya nampak. Bila tutup kaki, mukanya, itulah Mus'ab ibn Umair. Dan apabila dia masuk ke pintu Madinah, ni cerita ni tuan saja nak main gambaran je sebab lama sangat tak ceramah, jadi pergi jauh. Nak ceritanya, dia lah orang mula-mula sekali pergi dakwah Yasrib. Dan Nabi tuan-tuan makin lama NKM kata, kalau beginilah kita biarkan keadaannya, maka orang yang kita seksa hari-hari ni rupanya hilang lah. Hari tu seronok, ada orang Islam, ada orang Islam dia, antara yang kena seksa ialah siapa dia? Sayyidina Bilal bin Rabah. Orang tanya dia, bila dah Islam tersebar jauh, semua orang dah kena wabak ni kan, semua orang tak boleh lari dah. Tak ada masa dah tuan-tuan nak fikir macam mana wabak tadi akan hilang. Tak ada. TB pun sama, dengue pun sama, apa lagi? Ta'un pun sama, apa lagi tuan-tuan yang boleh bersih bumi ni kan? Tak ada. Tuan-tuan bacalah doa apa-apa pun. Ta'un daripada bila ni ada? Tahun 1980, semasa saya pergi sekolah dulu, ada ta'un. Mana ada ta'un? Dulu lagi, betul tak? Dengue daripada dulu lagi. Mana-mana penyakit daripada dulu untuk uji kita. Tiba-tiba tuan-tuan mari yang ni sekejap, tuan-tuan doa, ya Allah hapuskan. Mana dia akan hidup bersama kita, dan dia akan menentukan jarak sah kita ni sampai bila. Dia takkan pergi kan? Dia takkan pergi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tunggu dia pergi, duduklah tuan-tuan macam ni. Duduklah tuan-tuan. Tak ada. Penting nak ceramah macam ni tadi, nampak macam SOP. Itu langgar SOP. Allahu Akbar. Bismillah. Tenang-tenang ya. Kita nak main sembang bagi-bagi ni, yang penting kejap lagi ajak saya pergi makan roti canai, settle masalah. Apa nak mahu-mahu tuan-tuan, kita ikut je tuan-tuan. Nabi SAW yang penting seorang tadi beriman pada Allah. Tuan-tuan dah beriman, tiba-tiba mari kat sini kena marah. Yang ramai lagi yang 2 dos orang tak mari sembahyang, betul atau tidak? Tuan-tuan duk kisah yang tak ada dos nak mari sembahyang, yang 2 dos dah dapat dos tu tak mari ni, tuan-tuan buat apa dengan dia? Tuan-tuan yang nak datang ke masjid ni tuan, kalau yang jadi cocok sendiri tu, berapa dos tu yang malam-malam dia cocok tu kan, tiba-tiba dia nak mari sembahyang tuan, dia tunjuk berapa dos tu, tuan-tuan kena terima. Penagih dadah ke apa dia mari nak tobat, minum arak tuan-tuan pun kena terima. Kaki apa pun, botol ke, kaki kayu ke tuan, dia kena terima. Tiba-tiba tak mari 2 dosa tu, tak 2 dosa lah. Saja bu. Bismillah. Kita balik sikit-sikit tenang. Itu Nabi SAW. Kadang 28 hari bulan Safar, Nabi dah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bila kita nak berhijrah? Ini bukan kisah nak cerita tentang hijrah dah lama dah tuan-tuan. Bukan nak cerita tentang Maulidun Nabi, nak ceritanya bagaimana suasana keadaan Rasulullah SAW dalam saat-saat waktu yang kita ada ni, iaitu pada 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal. Yang masa Nabi nak lahir itu, Nabi tak ada lagi. Sebab Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Yang tertera gajah mari duduk
di Mina, dah sampai dekat Mina, kumpul ramai-ramai, bukan buat haji pun. Tapi Abrahah memang duduk di kawasan dataran luas Muzdalifah tu. Kerana Muzdalifah dengan Mina ni dia serentak, tapi mereka berkumpul di situ. Berkumpul situ, tengok-tengok Abu Muttalib ni tak buat apa-apa. Macam tak ada orang nak serang pun kota Mekah. Relax je dah, relax je. Orang kata bahaya ni, relax. Apa ni, pelitup muka tak pakai, penjarakan dia relax dah. Sedangkan orang nak mari serang. Kaabah tadi nak runtuhkan, dah ramai orang mari bersama dengan Abraham. Abu Muttalib relax. Yang jadi dia tu marah sikit, iaitu bila Abraham lampas curi unta-unta dia. Yang tu dia marah. Yang tu dia marah. Dan Abraham sengaja pergi curi unta tadi sebab nak naikkan kemarahan Abdul Muttalib supaya dilengkapkan dengan tentera. Lepas tu baru berperang, baru nampak gentleman. Kalau setakat mari tuan-tuan, kata nak runtuhkan Kaabah, maka Abdul Muttalib silakan kalau berani. Kalau mu betul-betul berani dan merasa mu boleh runtuhkan Kaabahnya, silakan, dan kami akan ke tepi. Dan kami tahu bahawa nanti azab akan menerima kamu. Sila. Oh tuan-tuan, jadi dia macam mana je kan, dia pergi ambil unta ni. Kisah orang jadi pengecut, penakut, lawan secara ini, maka dia tak ada tenang. Dia nak tuan lawan, tiba-tiba bila orang bebas gitu, dia jadi rasa takut. Maka dia suruh supaya berlakunya pertempuran. Maka cara dia dicuri orang. Curi unta. Yang manusia yang curi orangnya, lompat sana lompat ni, tu manusia ni curi. Abrahah ni kan curi unta. Maka masa tu Abdul Muttalib kata, yang kamu nak runtuh tu rumah Allah. Rumah ada pemilik dia, Allah yang jaga rumah ni. Yang unta tu aku pemiliknya. Maka kamu kena berdepan dengan aku, kamu kena bagi unta. Jadi itu cerita dia kan. Maka tuan-tuan, beberapa hari tu maka Nabi lahir. Tapi saat yang kita tunggu ni, pada 9 hari bulan ni dan 10 ni, saat ni Nabi tu ada. Iaitu saat Nabi telah pun berhijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi dah pergi hijrah pada 28 hari bulan baru ni, bulan Safar, Nabi dah pergi dah. Dan umur Nabi berapa? 53 tahun setelah Nabi kehilangan Siti Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Habis cerita tu. Sebut je Siti Khadijah tu ada habis. Nabi pun Nabi akan ingat pengorbanan Siti Khadijah sepanjang hayat Nabi. Walaupun tuan-tuan dengar Nabi jadi ramai isteri. Betul? Ni Siti Khadijah yang belakang tu, pakai tudung apa tu? Yang comel-comel belakang ni. Ini Siti Khadijah dah jadi suatu ikon untuk perniagaan. Tak salah, tapi nak ceritanya, itulah hebat seorang ibu tuan-tuan yang mengorbankan harta dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dicemburui. Siti Khadijah. Siti Khadijah tuan-tuan, saya ada borak-borak dengan sahabat-sahabat di Madinah. Tak ada benda. Masa tu haji tahun 2011. Jadi nak timbulkan kecintaan pada baginda Nabi, kita kena cinta juga pada Ummul Mukminin, iaitu Siti Khadijah. Kita bagaimana pengorbanannya. Maka Nabi sayang sangat Siti Khadijah ni tuan-tuan. Nabi tak kahwin. Semasa hayat tak kahwin lain. Semasa hayat Siti Khadijah tu. Jadi tuan-tuan sayangilah Siti Khadijah ni. Jangan tuan-tuan kahwin lain selagi Siti Khadijah ni hidup lagi. Kesanan ni ada yang suka. Siti Khadijah pakai suka. Sukalah ustaz tu. Ini suka kan. Saya pun di Madinah tu, sebab kita pun lama sangat 40 hari tu tak bertemu dengan isteri. Tapi setakat muka gitu dah. Jadi last kali duduk tunggu depan pintu bilik. Beli apa-apa makanan, tunggu tu nak makan pula di lorong Hotel Haram tu. Di lorong pun dia punya di sini ni tak tinggi sangat hotel tu. Jadi sempit itu makan. Duk makan ramai beratus semua. Pintu tu ada pasangan, pintu sebelah. Dating pula. Sebab ibadah haji dah habis tuan-tuan. Tunggu nak balik. Sebab kita pun KT yang terakhir dah. KT 77 atau 78 nak. Orang lain dah balik dah. Semua tak ada orang. Rautoh tu boleh landing, boleh tidur dah. Tak ada orang tuan-tuan. Seronok di akhir ni dah. Jadi kat situ lah kita berbincang-bincang macam mana
khidmat Siti Khadijah hebatnya, sehingga Nabi sendiri pun tak melukai Siti hati Khadijah. Nabi tak kahwin, tak fikir. Sedangkan Nabi tu antara umur 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Siti Khadijah meninggal usia 65 tahun, dan Nabi masa tu kena tambah lagi 40 tambah 23 tahun, maka jadi 43 tahun. Muda ni. Oh tuan-tuan, muda lagi Nabi dalam usia tadi. Dan Siti Khadijah lah yang memberi zuriat yang ramai pada baginda Nabi SAW. Jadi saya minta maaf tuan, hari ini dia campur semua. Pening tuan-tuan. Tak apa, sebab kita nak cerita mengenai bagaimana cerita pada Nabi ni, apa pun sudut tu dia kena biar mari tuan. Anak Nabi kita ada 7 orang. Nak sambung? Tadi kan tengok 3 laki-laki, 4 perempuan. Nasib baik ada lagu ni. Jadi saya pun tak ingat kan. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Zainab, Siti, Fatimah, Ruqiyah, Ummul Kalsum. Dah tak susun dah, tak pergi dah. Tak ingat dah tuan. Tapi kita ingat lagi, anak Nabi kita ada tu 7. Ke-6 zuriat tadi adalah daripada rahim ibu Siti Khadijah. Seorang je yang bukan. Yang tu kena buat teka-teki lah siapa dia. Kalau ramai tu tuan-tuan, semua adalah anak kepada Khadijah. Seorang ni tak, iaitu Ibrahim. Ibrahim tuan-tuan meninggal, wafat di Madinah. Masa tu Nabi ada Madinah, dan Nabi dapat satu hadiah daripada kerajaan Mesir. Nama dia Maryam Al-Qibti, seorang hamba. Takdir tuan-tuan diberi kepada Nabi, sehingga Siti Aisyah pun cemburu. Siti Aisyah ni, Humairah ni comel tuan-tuan, pipi merah. Saya tengok ada seorang laki-laki, Ustaz Sofi dan dia ni duduk di Yaman, balik sini, pipi ni sini nampak merah. Allah dan comel, laki saja. Laki pun dah comel tuan, kalau kulit putih merah. Oh, tuan-tuan ni dulu masa muda-muda ni, yang putih dan Adi Umar ni, kulit merah dan sebab putih. Hitam dan hitam ni, kelabu ni tak nampak kan. Jadi nak bagi tahu cantiknya Ummul Mukminin Aisyah. Tapi ada seorang lagi, isteri Nabi, Maryam Al-Qibti, adalah hadiah daripada kerajaan Mesir, orang Raja Mesir. Maka Nabi ambil hamba tadi, Nabi merdekakan dan Nabi kahwin dengan dia. Maka dapat seorang anak, nama dia Ibrahim, tapi meninggal kecil. Cerita ni. Jadi tuan-tuan duduk borak tentang kami pun cakap kita kena jaga Ummul Mukminin kita ni, Siti Khadijah. Jangan kita kahwin masa dia hidup. Lagi dia ada hidup tuan-tuan, kita setialah pada dia. Bila nak kahwin, nanti dia meninggal lah. Tunggu tuan-tuan, tengok apa. Kalau kena Covid ke, kan sekarang ni Allah lah, macam-macam. Tapi tak kena-kena dia kan. Saya hari tu kena suntikan 8 hari bulan 6. Ambil suntikan dos yang pertama. Dosa saya yang pertama, masuk Sinovac. Saya pun tanya doktor, Sinovac ni boleh pergi umrah tak? Dia kata setakat ni tak ada lagi. Tapi ada usaha Menteri Agama pergi buat kerjasama dengan sana, dah naik kapal terbang, dah pergi, dah landing sana, buat haji, bincang-bincang, balik ada perkhabaran baik. InsyaAllah, setakat ni tak ada lagi. Berarti ada tak berita baik? Ada. InsyaAllah Sinovac ni akan diterima sebagai vaksin untuk pergi umrah. Kita pun cocok kan? Cocok. Lengah. Sini sebelah ni, lengah. Cocok. Tunggu sebulan 29 hari bulan 7. Kena ambil satu lagi. Masa tu saya keluar 4 bulan. Saya keluar 4 bulan pertama, bulan 3. Sampailah raya haji, raya puasa habis. Celah 4 bulan tu. Tapi saya tak sempurna sebab balik raya, lepas tu PKP penuh, tak boleh bergerak. Duduk kat rumah, langgar, patah langgar. Dan saya azam lagi 4 bulan. Iaitu masuk selepas raya haji 4 bulan, dan insyaAllah 20 hari bulan lebih nanti saya habis 4 bulan lah. Saya duduk di Jenderang. Daripada Jenderang lagi, semalam mesyuarat, pagi ni ada mesyuarat lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kena cucuk tu 29 hari bulan Julai.
3 hari 4 hari lepas tu okey, relax. Saya kata tak ada apa. Walaupun boleh buat gas, saya boleh pergi hidupkan surau di lembah Baya yang memang duduk atas bukit, sebelah di kubur Cina. Lepas tu jalan besar, bawah tu lembah yang situ penuh dengan orang Islam. Tapi orang Islam pun tak mari sembahyang dekat surau tu sebab sebelah tu kubur Cina. Jadi surau tu sesuai untuk faham tentang apa. Orang Islam ada di lembah Baya. Lembah Baya ni kawasan musibah, kena banjir tu ada. Masjid cantik duduk kat surau tu kayu. Jadi kita duduk hidup yang tu bersih mak bagi kita nak buat pahala, nak suruh bersihkan hati yang kotor ni, duduk situ tu kan. Masuk hari ke 4 hari bulan 8 tu dah demam dah. Kuat sangat, bersih debu orang demam dah. Masuk 5 hari bulan 8 anniversary perkahwinan saya yang ke-26 tahun. Oh, main-main dah. Maka Amisat kata, okey lah Ustaz boleh balik sekejap meraihkan sebab dah beli belo, dah beli kek tu ada. Balik raih sekejap. Jadi penat, pening, demam, sejuk. Malam tu juga tuan-tuan saya jadi panas tubuh. Demam, nak tidur pukul 11 lebih tu dah tak boleh bernafas dah. Aduh. Kita betul tak yang orang kata nak bernafas macam dalam air lebih kuat, tapi taklah seteguk tu sebab saya dah tak menahan lemas. Tapi gitu. Sebelah je boleh, yang satu lagi tak boleh. Aduh, tuan-tuan. Kita perlu anak duduk dalam rumah semua. Jadi cara dia saya ingat orang tua-tua bagi tahu ambil cuka. Pak Long kata, ustaz kalau gitu ambil cuka. Cuka, saya tanya cuka apa? Jangan cuka getah. Cuka tu cuka masak. Saya kata, apa kenapa masak dulu ke? Dia kata dia bukan cuka masak kena masak. Cuka tu memang cuka yang orang guna lah. Allah, kita tak pernah jadi chef. Jadi ambil tu, rendam dalam air panas, suara letakkan tuala, duduk macam tu. Oh, lega sikit. Boleh bertahan, tapi dia tersumbat balik. Allah tuan-tuan, nak macam mana? Last kali dah pukul berapa tak boleh nak tidur, nak pergi hospital pun malah kan. Ambil cuka buat macam ni. Buat agak gini dulu. Dia jadi lega juga sebab dia kan dia masak tadi. Oh, tapi dia tetap lagi hidup. Last kali ambil, buat macam tu. Pedih. Dia luka dalam ni. Jangan buat. Aksi ni untuk orang yang macam saya je. Jangan tiru aksi saya. Sebab masa tu memang tak boleh buat apa dah. Bila tu jadi esok pagi tu hitam apa ni? Hingu tu hitam sebab darah dah keluar. Okay, tapi hidup lagi lah saya di tuan-tuan. Hidup lagi. Anak-anak tuan-tuan dah sibuk dah. Mama suruh papa pergi hospital. Takutnya sehat. Tak boleh ni ada gejala ni. Dia pun pergi belilah kit ada untuk test, takut ada apa COVID. Harga berapa tuan? Masa tu kemudian tak bincang lagi. Dia tunggu saya sakit dulu baru dia bincang. RM45. Ya Allah, dah lah mengajar pun tak ada masa tu. RM45 starter kit pula apa? Kit dia, yang test kit tu. Test tu ada anak yang perlu buat, suruh ludah lah 20 kali tekan. Bahkan ada dah satu cecair yang sepatutnya bubuh dalam tu, saya mana tahu, dia yang beli. Dia tak masukkan dalam tu. Dia buat dia kata benda ni macam tak perlu ni, yang tertambahan di Cina. Buang benda tu. Test negatif je. Oh, negatif dah. Ini relax. Duduk dalam rumah relax dah. Lepas tu dia pergi baca pula dalam YouTube, rupanya kena bubuh benda tu. Beli pula hari ketiga. Berapa harga? RM45. Dah jadi RM90 dah. Beli dah, barulah masuk. Yang tu sekali masuk pecek test dia tu, Allah tuan-tuan apa dah tengok, mesti positif. Sebab tadi tak bubuh tu negatif, dan ni tak bubuh, tengok tu anak-anak tak berhati, negatif juga. Dia kata tak bubuh pun negatif, bubuh pun negatif. Tapi demam panas setiap 3 jam makan Panadol, tidur sekejap berpeluh, tidur dengan peluh. Allah, tidur atas katil rasa macam tak selesa, tidur atas kursi daya, laki ni ambil sejadah, tidur kat situ. Tu pun menyumpah saya, saya menyumpah dia bila saya marah kan, Sinovac ni bangun aku sihat-sihat membubuhkan. Sinovac ni dia memang bubuh virus. Kalau jenama lain tu dia tak bubuh virus, dia benda lain dia ambil ni vitamin dia ke apa, ni memang ambil virus yang mati dah duduk dalam tubuh kita. Hantar dah nak tahu kita ni, ya Allah tuan-tuan, kita pula ada kecing manis. Oh, dia serang tuan 2 minggu saya kurus. Tak boleh. Maka anak test, anak tengok apa ni negatif. Paksa juga saya pergi hospital. Dia kata tak boleh.
Saya pun bagi tahu anak, rumah ni bapa buat dulu dengan bank Islam. Bayar dah habis dah. Jadi Alhamdulillah boleh duduk rumah ni. Rumah pun okey. Jadi kalau anak rasa macam tak selamat duduk rumah ni, boleh duduk rumah orang lain. Itu je SOP saya kan. Jadi siapa-siapa yang rasa macam tak selamat duduk rumah saya, dia boleh duduk rumah-rumah lain, sewa homestay ke sewa tempat lain, tak apa. Oh tak nak, sebab kena bayar. Jadi yang saya ni disuruh duduk hospital, yang mana tuan duduk hospital sendiri, yang sahabat-sahabat saya pergi dan doktor pun tak sempat nak jaga kita. Ya, ni ada juga Siti Khadijah tolong jaga, betul tak? Oh, dia tak sanggup tengok saya panas, kata Pak, tak apa, kita tak boleh tengok apa, 4 bulan tak balik dah. Jadi nak uruskan juga sebelum saya meninggal ni, jadi nak juga kata tengok jaga-jaga tak sampai 2 minggu lepas tu beli lagi test kit pula, harga pun masih sama lagi 3 dah, semuanya negatif. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi yang cocok tadi tuan-tuan, maka Nabi SAW bersama dengan Siti Khadijah tadi tuan, maka kita yang duduk di lorong tadi cakap, selagi ada Siti Khadijah ni kita jagalah, jaga hidup Nabi, jaga Siti Khadijah, ambil hati dia, khidmat pada dia. Dia tunggu, bukan Nabi tunggunya mati, tapi saat kematian Siti Khadijah tu Nabi sedih. Lepas tu meninggal pula paman Nabi Abu Talib. Lepas cerita pula, Nabi pula pergi satu tempat, bawa diri tu senyap-senyap, dan cerita ni pun takkan tahu. Cerita ni takkan dapat tahu kecuali orang ni bercerita pada peperangan Uhud. Lama benda berlaku pada masa Siti Khadijah meninggal, lepas tu paman Nabi meninggal, dua tu meninggal, maka sekatan dan tekanan ke atas Nabi makin kuat. Maka Nabi pun berjalan 2 orang je. Nabi pergi 2 orang dan tak beritahu siapa-siapa. Orang pun tak tahu Nabi. Kalau jumpa tak nampak gaya seorang penggembara nak pergi jauh. Dan cerita yang kita dengar ni pun tak diceritakan tuan-tuan, sehingga berlaku satu peperangan Uhud yang mana Nabi luka parah, patah gigi Nabi tadi tuan-tuan. Maka kat situ barulah Zaid bin Harisah cerita. Zaid bin Harisah bercerita sebab orang lain sedih dengan Nabi. Seorang perempuan tu, dia mari cari Nabi. Orang kata ayahmu meninggal. Dia tak kisah ayah dia meninggal. Dia kata Nabi macam mana? Lepas tu jumpa lagi orang, suamimu meninggal. Oh, aku tak kisah suami aku meninggal. Pergi lagi depan, tanya lagi Nabi. Dia kata abang kamu meninggal. Oh, dia tak kisah. Yang dia kisah bagaimana Rasulullah. Ada seorang perempuan, dia nak tengok Rasulullah masa tu darah habis. Berdarah habis tu ada, maka orang pun pakat sedih lah apa yang terjadi atas baginda Nabi. Sebab apa? Kemenangan dah ada dah, memang berjaya dah tuan-tuan, tapi tak sampai satu penggal. Kejap aja tuan. Sebab apa? Pemanah yang ada di atas tu Bukit Ramah tadi lupa pesanannya, jangan kamu berpindah daripada bumi tempat ni. Apa pun terjadi, tengok musuh dah lari tuan-tuan, dia tu masa itulah Nabi kena serang balik dan luka Nabi besar. Dan yang menceritakan dia kata, yang kalian tengok ni luka Nabi ni sikit sangat. Ada satu lagi peristiwa yang mana aku tak cerita tahu, Nabi pun tak bagi tahu, iaitu Zaid bin Harisah. Yang ni aku ceritakan dia. Sedihnya Nabi setelah kehilangan Siti Khadijah dan Abu Talib, Nabi pun bawalah dirinya pergi jauh ke Taif. Yang ni pergi jauh ke Taif untuk menyebarkan agama ni, supaya takut-takut ada orang yang boleh terima. Sebab penempatan dia orang tak lagi dah, tak boleh lah. Pergi mana-mana pun Nabi kena seksa je. Jadi Nabi pun dengar Zaid bin Harisah, dua-dua dia. 2 orang ni je tuan, tak letak dalam Facebook, tak ada dalam WhatsApp. Kita buat sikit, ada dah gambar tuan. Ni tak pergi sampai sana tuan. Ini orang akan terima dakwah Nabi. Rupa jadi baling dengan segala batu-batu dan kayu-kayu dan juga habis. Jadi luka Nabi tu tuan besar. Banyak luka Nabi. Maka Zaid bin Harisah kata, aku tak pernah tengok Nabi luka seperti itu. Maka masa itulah Nabi pun angkat tangan, berdoa. Sebab apa? Ada dah malaikat gunung dua-duanya kata doa je Rasulullah untuk kami hampakan kaum Taif tadi. Maka Nabi doa supaya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Berilah hidayahmu ya Allah kepada kaum ini, kerana mereka ni tak tahu keadaan sebenar. Sebab tu mereka ni. Jadi gitu dah pengorbanan Nabi tuan-tuan. Dan saat
Nabi pada 9 hari bulan ni. Dan Nabi dah sampai dah. Nabi keluar baru ni setelah disekat rumah Nabi. Kan? Rumah Nabi ni disekat malam tu setelah keputusan 27 hari bulan Safar, iaitu ada 3 ketetapan. Pertama, cadangan iaitu Nabi dipenjarakan. Yang kedua, Nabi dibuat daerah. Kedua-dua ni ditolak oleh seorang tua yang berbaju baju kebanggaan, baju hebat. Seorang daripada Banjaran Najib di Mekah tadi, tempat yang paling tinggi tuan-tuan, nak rentah tu Banjaran Najib. Najib, bukan Najib, Najib. Najib tu lain, ni Najib. Memang Banjaran tinggi tu. Banjaran tadi tiba-tiba ada penunggu di sana. Ada orang tua, kita kenal dia. Kalau dia turun tu ada satu benda yang hebat nak diputuskan. Dia turun dalam parlimen tu. Dalam parlimen tu dia turun. Parlimen tu dia adalah di Darun Nadwah. Tuan-tuan kena tahu nama Darun Nadwah. Yang satu lagi, Nabi selalu berkumpul tuan-tuan untuk sebarkan agama ni di Darul Arqam. Itu kena pakai ikut hidup Arqam balik ni. Arqam tu kan. Jadi dua ni tempat, Darun Nadwah dan Darul Arqam. Maka 27 hari bulan keputusan dia apa dia? Maka orang tua yang berbaju hebat tadi memutuskan, bodoh, kalau kamu penjarakan Muhammad, kok dia punya kuasa, dia punya pengaruh lagi hebat, sebab kamu penjarakan dia. Betapa ramai tu ada orang yang kena penjara, akhirnya menang dalam mana-mana pertandingan ataupun pilihan raya. Betul tak? Sebab dia pernah dipenjara. Ramai yang tak pernah penjara dah berapa kali tanding, kalah macam. Jadi sebab dia buat bukti. Makin dia dipenjara tu ada, makin hebat. Okay. Ada orang macam tu. Jadi jangan penjarakan dia. Pulau dia ataupun halau dia. Hantar dia ke Sabah, ke Sarawak. Tengok dia buat pulau sana, cawangan pula. Makin banyak tu. Sabah. Jadi tak boleh. Yang ketiga tu, Abu Jahal mencadangkan bunuh saja Muhammad. Dan bunuh saja Muhammad ni tuan-tuan, ada dah orang yang nak ambil tanggungjawab. Ada dah 2-3 hari lepas. Dan orang ni pun dah terbalik dah. Dia yang paling marah. Dengar tentang Muhammad, dia kata tak ada kita banyak. Nak tunggu parlimen bersidang pun lambat sangat. Aku akan bunuh Muhammad. Siapa dia tu? Hari Jumaat. Benda ni berlaku malam tadi. Ada suatu keputusan di Darul Arqam. Nabi berdoa supaya Allah memberi hidayah kepada 2 orang Umar ini. Satunya Abu Lahab, satu lagi adalah Umar. Nabi doa kan. Dan esok tu hari Jumaat tu ada, maka Abu Jahal tadi Siapa Umar tadi bersemangat untuk bunuh Nabi. Kalau tidak tak perlu meeting dalam 27 hari bulan. Sebab settle dah. Yang kita harapkan Muhammad mati di tangan Umar ni. Tak ada orang berani dah. Maka dalam perjalanan nak pergi tadi, Umar bertemu dengan Sa'ad. Saya ingat nama dia gitu. Dia nanti tuan tengok. Sa'ad nak kata, gimana Umar nampak orang samsing, aku nak bunuh Muhammad. Allah samsing nampaklah. No, adikmu tu Fatimah tu, Fatimah Ibn Khattab tu pun dah kena dah penyakit ni. Dah kena wabak Islam tadi, hidayah. Dah kena dah masuk Islam dah. Allah. Nampak tuan-tuan bagi tu. Rupanya tuan-tuan, masa tu di rumah Fatimah tadi ada suaminya dan ada seorang lagi tengah buat suatu halaqah Quran. Dia baca Quran halaqah tuan-tuan. Halaqah Quran. Asbab kepada bacaan Quran tadi tuan, main-main je. Kalau saya keluar ni, dia pukul 10 sampai pukul 12 tu, waktu itulah yang paling malas sekali. Yang ni sekarang ni sebab suka ni waktu ni sebab makan. Nanti kejap lagi ada orang hantar makanan. Kena berhenti dah tuan. Kita pun tak boleh lama ni. Sebab kejap lagi makan. Makanan tuan masuk keluar jalan Allah ni macam-macam tau. Kita niat je, ya Allah nak durian. Selonggok mari durian dah. Ya Allah nak tu banyak hantar. Duit dalam poket setakat ke lah. Sebab kita bukan banyak duit sangat dah. Jadi, Allah ada orang kesian kat kita. Ada makcik tu, senyum-senyum je bagi. Macam janda nampak saya, contohnya. Jadi hari mari hantar nasi lemak. Dah ada dah tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka asbab kepada tilawah bacaan Quran tadi, Umar pun masuk tengok adik dia tuan tu baca Quran tadi. Dia tampar. Semua kena tampar, semua berdarah. Maka adik dia kata, wahai Umar abangku, kalau kamu nak bunuh aku,
Mati sekali kami rela untuk agama ni. Maka baru tersedar dia, malunya aku menampak seorang adik-beradik perempuan. Kalau lelaki apa juga niat. Dan dia, masa tu dia terdiam, dia pun tengok ada cepisan daun ataupun tulang yang ada tulisan. Maka dia minta baca. Dia kata, tak boleh, kamu kotor dia Umar, kamu kena mandi dahulu baru dia baca. Itulah surah Taha. Jadi itulah tuan-tuan antara orang yang nak bunuh Nabi. Tapi asbab daripada tadi, dialah yang menerima Islam, tuan-tuan. Dan sebelum tu, bila orang lain dah sibuk pergi hijrah ke Madinah, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ni 13 tahun dah buat usaha dakwah, tiba-tiba senyap-senyap lagi. Mana keberanian kita ni? Kita kan berada di jalan yang benar, ya Rasulullah. Kenapa kita kena seksa? Kita tak berani. Dia tak boleh terima itu. Umar tak boleh kan? Maka dia pun istihar depan Kaabah, tuan-tuan. Dia masuk Islam dan dia akan pergi ke Madinah. Dan siapa-siapa yang nak isteri dia janda, mak dia mati anaknya, dan anak-anak pula tuan-tuan kehilangan bapa, tunggu dia tuan-tuan dekat ni tol depan ni. Berani ke kita, ya Allah? Nampak je SJR lari, tak balik, takut. Tuan-tuan, Umar gempuh mana-mana SJR, dia gempuh je. Tak ada orang berani, siap buka jalan untuk Umar. Umar nak lalu tu, ke tepi. Umar pun terus pergi ke Yasrib. Masa tu tak ada Umar kan. Jadi itulah Nabi SAW, rumah Nabi malam tu 28 hari bulan dikepung oleh satu ketetapan PKPD. Betul ni yang pakai kerawak tu tuan, dawai tu. Orang tempatan pun tak boleh keluar, orang luar pun tak boleh masuk. Nabi bukan PKPD pun. Dini kawasan rumah Nabi tu penuh dengan pemuda-pemuda berani mati. Belia 4 bi. Sebut tu. Dulu tak ada orang yang tuan-tuan yang paling berani belia 4 bi. Mana dia berani duduk dipilih untuk berada di sekitar rumah Nabi setiap penjuru. Keluar je Muhammad, pancung kan, dan semua orang biar merecik darah tadi, dan tiada tuntutan daripada Bani Hashim untuk Nabi. Sebab apa? Sebab berhadapan dengan seluruh Bani yang lain. Nabi tu kan. Maka Nabi pun tak ada. Nabi dengan doa lagi baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang duduk depan itu semua frontliner daripada MKN malam tadi. Macam ada Al-Aun lagi 300 sebulan. Saja nak bagi tahu ataupun saja nak bagi tahu Nabi pun ada sekatan-sekatan kan. Dan Nabi malam tu pula suruh pula orang lain duduk di tempat pembaringan Nabi Sayyidina Ali. Maka Nabi pergi ke mana? 3 hari tuan-tuan, daripada 28 tu, 28, 29, 30 masuk 1 bulan Nabi menginap di homestay Gua Sur. Kecil je Gua homestay tu tuan, aircon tak ada, lampu tak ada, tanah tak ada. Duduk dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalaulah pulih tu, pulih lah yang mari dengan lampu apa tu, lampu merah tu ada, lampu lilak-lilak, dia kata keluban cacing pun kami akan cari kluster tabligh. Betul tak? Dulu ni yang penyebab tuan-tuan yang mari pada kita ni, kluster mana? Tabligh. Masa tu saya tak keluar lagi tabligh lah. Saya hanya raih 4 tu. Bila dah tabligh pergi Mekah dah saya jadi imam 4. Imam 4 untuk asar je. Imam lain-lain saya sibuk. Jadi hari tu imam 1 tak sihat. Dia imam zuhur dan imam malam. Jadi saya pun tengok, ni ada peluang ni pergi masjid ni. Jadi saya pun pergi masjid hari Ahad. Pergi masjid, rupanya imam 2 pun pergi. Imam 1 memang tak pergi, sebab dia kata imam 2 pergi, imam 3 pergi, imam 4 yang tak tulis dalam WhatsApp pun pergi. Saya lah tu, saya tak baca WhatsApp lah. Jadi rupanya nak pergi tu kena submit nama dalam WhatsApp. Patutnya gitulah. Jadi 6 orang cukup. Jadi 3 orang imam dah ada, Nazir seorang jadi 4, Bilal pula ada, AJK lebih seorang, 7 orang. Maka nak sembahyang ni, dia tengok kira-kira lebih seorang. Maka tanya, ni kenapa lebih ni? Kenapa lebih ni? SOP. Nanti tidak akan diambil. Jadi diminta orang yang tak tulis dalam WhatsApp tadi balik. Siapa dia? Umar
Umar tu, anak Cik Umar tu, Ibnu Umar, Cik Abdul Majid bin Cik Umar. Nampak baik kan? Saya kata, kenapa saya nak sembahyang? Sebab tak ikut SOP. Lebih seorang sana. Pergi kat pantai Mori tu berapa orang kan? Kira. Dia Mori ni pantai dia kira macam mana? Daripada pisik pasir yang terakhir tu ke, ataupun dekat pagi ke sampai kau sampai ke mana-mana pun orang boleh pagi. Masjid masa tu tuan 6 orang ataupun berapa orang ni pun nasib baik baru. Tuan-tuan, tempat lain tuan-tuan, semua orang fikir macam mana nak majukan usaha mereka. Kedai makan fikir macam mana supaya kedai ni jadi ramai orang, daripada duk jual gini supaya buka lebih masa, dan orang bukan setakat 2 orang boleh bawa lagi, dan anak-anak pun boleh sama. Fikir. Sebab tu ada kemajuan. Tuan-tuan, yang gimnastik kan, yang jin yang pun fikir daripada duk keluar bawa kat dalam, jadi banyak benda. Banyak benda orang fikir kan. Yang tak fikir-fikir yang ni. Daripada dulu sampai hari ni kan, dia tak bijak. Yang dia pakai sampai lemah begini kan. Saja dia pakai lah, saya bukan kata. Ni pakai ni dipanggil keselamatan kan. Untuk menjaga keselamatan kita pakai dia kan. Kejap lagi tuan-tuan, sampai kat sana ada satu kotak yang tulis amalan kerajaan Malaysia, merokok membahayakan kesihatan. Yang tu tuan-tuan, pakai ke tak pakai yang kita? Yang kata tadi besar sangat nak menjaga kesihatan tu bahaya kan. Yang kejap lagi yang tak tulis pun tak memakai. Yang tu tuan-tuan, amalan kerajaan Malaysia merokok membahaya. Yang tu siap buka. Dah dekat. Tapi tak ada pula mari sama kan. Yang ni bukan nak marah pada tuan-tuan. Saya bukan jadi AJK, lebih pada ni lagi. Saya tembok tu yang tak pakai pun tembok dia mati. Saya dah teruk tu sebab kita. Maka saya pun sembahyang kan. Dia pun Nazir pun tak nak gaduh-gaduh, kata sembahyang lah, sembahyang. Saya ingat settle lah. Pada sembahyang panggil Assalamualaikum. Antara tanda kita settle sembahyang, kita bagi salam. Selagi imam tak salam, tuan-tuan jangan mandai-mandai. Lamanya imam tidur, imam baca ikut Assalamualaikum, kita pun lega tuan. Benda yang paling besar kan bila kita dapat buat apa perintah Allah. Selamat. Rupanya tuan nak balik tu dekat motor tu mari tazkir lagi. Ustaz jangan buat macam ni. Kali jangan datang. Allah marah lagi tuan. Benda dah settle dah nanti, marah lagi untuk bahaya nanti pejabat tahu. Kata siapa tahu? Kalau bukan tuan yang bagi tahu. Dia ingat dia imam. Tak ditahu sebab imam saya imam 2, imam 3. Tuan-tuan faham siapa dia ranking atas sikit. Saya mula yang itu, saya tarik handbrake, saya kata saya minta cuti, saya keluar. 4 bulan nanti merajuk lah ni. Merajuk tuan, sebab kita rasa terlalu rigid kita dengan urusan agama kita ni. Orang tengok bola, kita dulu berhujah dengan ustaz-ustaz yang ni, berhujah dia kata sebab benda pandemik. Bukan tempat kita, seluruh dunia tuan. Kita tengok dulu yang awal-awal dulu tuan. Mana video dulu-dulu yang orang tengah jalan kaki pun jatuh. Orang pun jatuh. Mana gambar-gambar tu? Saya nak tengok balik lah. Yang kena COVID ni mati bergelantungan tengah-tengah jalan. Kat mana? Katanya Delta tu power tuan. Yang mana? Ada tak yang jatuh? Mana gambar-gambar yang dahulu yang ramai orang mati, kita nak tengok balik. Siapa dia pelakon dia? Nak cek balik hidung lah. Sebab ada katanya mula-mula tu pakai baju, betul lah sekali habis syuting dia isap okor belakang tu. Skrin. Orang ambil gambar. Semuanya lakonan tuan nak tunjuk bahawa benda macam jadi video, movie. Kan ada itu betul tak? Di Brazil berapa ramai longgok tu. Benda tu tuan tengok cerita. Saya tuan sepanjang ni masa sempat balik masa cuti je, Netflix habis cerita saya tengok. Tak kira lah aurat ke tak aurat, tengok lah. Saya nak memerhatikan cerita tu. Isteri kata, sikit-sikit tak ada sikit-sikit tak ada. Gurau je tuan. Bukan nak kata sungguh. Kita pun banyak benda nak buat. Jadi nak bagi tahunya masa kita sekarang ni tuan depan TV. Anak pun dengan ni. Anak saya yang tak dibenarkan oleh tuan-tuan untuk datang. Anak saya umur 12 tahun. Semalam pergi buat main kick tuan-tuan tinggi. Macam galah. Itu pun tengok Allah. Yang ni pun tuan-tuan nak pergi masjid tak boleh. Baru umur 12 tahun dan tak cukup. Dan semalam saya bawa juga pergi sembahyang.
Pergi sembahyang, tak kena daftar-daftar, tak ada. Saya cerdik. Nombor yang minggu lepas ada lagi simpan dalam dompet. Saya ambil tempek kat baju dia pun masuk. Allah. Lepas tu dia kata, hari tu mana lain ni, mana ni? Allah. Oh, nak berkiranya tu kata, ya Allah. Saja ni gurau je kan. Jadi kita pun dah panjang masa tuan-tuan. Maka Nabi SAW sampai ke Madinah pada lap di Kuba. Maka ayat inilah yang Allah turunkan untuk peringatan. Pada 8 hari bulan Rabiul Awal, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Inilah ayat tuan-tuan tentang kebesaran kemuliaan Masjid Kuba. Sesungguhnya masjid yang diasaskan atas takwa. Tuan-tuan, daripada hari pertama lagi Nabi sampai, itu 8 hari bulan hari Isnin. Dan Nabi sampai di Kuba hari Isnin, dan itulah binaan yang Nabi bina, iaitu Masjid Kuba. Nabi berada di Kuba 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. 4 hari baru. Hari Jumaat tu Nabi diperintah keluar daripada Kuba, dan Nabi diperintah untuk menuju satu tempat. Masuk waktu tu waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, hari itu hari Jumaat. Maka turun ayat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Maka itulah hari Jumaat yang Nabi berada di luar Kuba. Maka Nabi dah nak pergi 5 km lagi, akan sampai di kompleks Masjid Nabawi. Dah nampak dah mercu tanda apa ni, tiang-tiang lampu. Nabi dah tengok dah masa tu. Betul? Betul kan? Kan kita tu repot kan tuan, mana si Nabi, mana kita bersusah hati tuan. Kita pun pernah tunggu tu, nampak je menara-menara. Itulah Nabi pun tuan, 5 kilo lagi daripada Kuba nak sampai sana. 5 kilo tu, nak sampai 5 kilo tu perjalanan Nabi tadi naik unta. Maka tuan-tuan, Allah perintahkan Nabi kita solat Jumaat yang pertama. Itulah solat Jumaat yang pertama. Dan maka situ ada masjid lagi satu, Masjid Jumaat, ataupun disebut Masjid Ijabah. Dalam perjalanan Nabi pergi ke sana. Maka itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, 12 Rabiul Awal juga. 8 hari Isnin, 9 hari Selasa, 10 hari Rabu, 11 hari Khamis, 12 hari apa? Hari Jumaat. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sebanyak bagaimana kita nak kenangkan kembali baginda Nabi SAW dalam bentuk yang berselera. Kejap pergi sana, jumpa apa-apa pun saya akan sebut. Kan kita tuan-tuan, bila kita rindu pada seorang tu, kita tengok tu, ingat dekat dia. Hatta minum Milo pun tuan-tuan. Saya minum Milo tu ingat masa dulu masa dating, antaranya minum Milo je. Lepas tu pergi dekat tasik ni, ingat jadi benda yang kita nak ingatkan Nabi SAW ni tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Jadi setakat tu dululah, sebab dia langgar SOP. Lepas tu berhenti awal. Banyak benda lagi saya nak cerita tuan. Sebab ceramah pun lama tak dapat, jadi poket pun banyaknya. Dia sekejap lagi duha pula, letih tuan-tuan kata, ustaz nak hari ni bersama dengan Ustaz Majid daripada pagi duha, lepas duha ambil zuhur, lepas zuhur ambil letih nak dengar dia cerita tuan, pening. Jadi kita ambil yang baik tu tadi daripada Rasulullah SAW, dan kita balik tu baca lagi, sebut-sebutkan lagi bagaimana kehebatan baginda Nabi SAW. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.